Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menonton MG Flash 26 Oktober bersama saya Khalis Kadir. Kita ke berita utama. Kementerian Pengangkutan MOT perlu campur tangan meminta syarikat penerbangan menurunkan kadar tambang bagi orang ramai pulang mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mohtar Radin berkata, ramai rakyat Sabah dan Sarawak di Semenanjung berdepan kesukaran pulang mengundi. Katanya ia merugikan negara kerana paling ramai terjejas akibat kadar tambang pesawat ialah pengundi muda atau undi 18 dalam kalangan pelajar. Jelas beliau, tambang pergi balik syarikat penerbangan di antara Sabah dengan Semenanjung meningkat menjelang hari pengundian pada 19 November sehingga mencecah RM800. Sebelum ini, pengerusi Barisan Nasional Sabah itu mencadangkan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memasukkan golongan pelajar sebagai kategori pengundi awal atau pengundi pos. Menurutnya, ia menyelesaikan masalah pelajar yang tidak mampu membeli tiket pesawat yang mahal, khususnya pelajar Sabah atau Sarawak di Semenanjung atau sebaliknya. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu yang menjual semula tablet yang diperoleh menerusi program Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, terdapat 14 kes penjualan semula peranti siswa dikesan setakat ini. Beliau dilaporkan berkata, perkara itu sedang dipantau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Jelasnya, tindakan yang mungkin diambil adalah memaklumkan kepada pihak universiti nama pelajar terbabit termasuk memaparkan secara terbuka identiti mereka di portal peranti siswa. Katanya tablet berkenaan mempunyai sistem jejak kesan pemilik yang menjual dan setakat ini beberapa peranti telah disekat penggunaannya. Menurut Tan Sri Anwar, kementeriannya bersedia mengkaji pelaksanaan buyback policy bagi penerima peranti siswa untuk menjual peranti mereka sekiranya tidak mahu menggunakannya lagi. Ujarnya, ia adalah lebih baik berbanding menjual peranti itu dengan harga yang murah yang merugikan kerajaan. Baik, kita ke berita berikutnya. Perikatan Nasional PN mengakui wujud cubaan untuk menyatukan gabungan itu dengan Gerakan Tanah Air GTA. Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, risik-merisik antara kedua-dua pihak sudah mula, namun bukan di peringkat pusat. Secara official belum ada, tapi di antara wakil-wakil tu mungkin ada risik-risik lah. Itu biasa. Dalam politik ni biasa ada risikan, orang merisik. Tapi apa pun yang kita lakukan, kita perlu mendapat confirmation daripada pihak atasan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis makan malam dan sambutan Jubli Emas Hari Ulang Tahun ke-50 Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela di Putrajaya semalam. Ia bagi mengulas pertanyaan media sama ada PN sudah mengadakan pertemuan dengan pemimpin GTA menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15. Sabtu lalu, Timbalan Pengurusi Penaja GTA, Datuk Seri Mukris Mahathir berkata, pihaknya sudah memulakan perbincangan bekerjasama bersama PN pada PRU15. Pengurusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyindir Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad yang mempertikaikan kelayakannya sebagai calon Perdana Menteri. Penyandang kerusi Parlimen Port Dickson berkata, kedudukan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebagai calon pilihan raya umum ke-15 PRU15 juga masih belum tentu. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan ceramah pada Jelajah Mega Harapan Negeri Melaka dan pelancaran jentera PRU15 di Taman Sungai Petai Permai Melaka malam tadi. Beliau diminta mengulas kenyataan yang dikeluarkan Dato' Dr. Abdul Latif semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri itu mendakwa
Presiden PKR itu tidak layak dicalonkan sebagai Perdana Menteri kerana masih berdepan kes mahkamah berhubung tuduhan serangan seksual terhadap bekas pembantunya Yusof Raubter. Berita seterusnya, pasukan polis Singapura SPF menyangkal dakwaan yang mengatakan polis pengawal pantai PCG mengusir sekumpulan nelayan yang berada di perairan Malaysia. Menerusi kenyataan semalam, pegawai PCG pada 23 Oktober lalu mengesan kapal nelayan Malaysia keluar masuk dari kawasan tembakan langsung perairan itu di luar Lim Chu Kang sekitar 4 petang. Katanya kapal yang tidak mendapat kebenaran dilarang memasuki kawasan tembakan langsung atas faktor keselamatan. Pegawai PCG itu mendekati kapal nelayan Malaysia dan menggunakan sistem siar raya untuk menasihati kumpulan terbabit meninggalkan kawasan tersebut. Pada 23 Oktober lalu, beberapa kapal nelayan itu mendekati pegawai PCG dan anak kapal, melahirkan rasa tidak puas hati atas arahan tersebut. Jelasnya, selepas pertengkaran yang berlaku di perairan Singapura tersebut, kapal nelayan kembali ke perairan wilayah Malaysia kira-kira 5.37 petang. Terdahulu, sekumpulan 10 nelayan tempatan mendakwa dihalau pihak berkuasa Singapura ketika memasang jaring udang di kawasan Pasir Laba, berhampiran Jabatan Ling Kedua, Iskandar Puteri. Wakil nelayan yang ditemui Malaysia Gazette semalam turut berkongsi, antara kata-kata kesat didakwa digunakan pegawai penguatkuasa Singapura itu adalah Melayu bodoh yang menimbulkan rasa kurang senang 10 nelayan terbabit. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang membuka kertas siasatan berhubung video tular mengenai pembuli jalanan yang berlaku di Jalan Putatan Sabah. Rakaman itu memaparkan pemandu perodua Myvi menggunakan senjata dipercayai besi untuk memukul penonton persona hingga rosak bahagian depan. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim berkata, pemandu penonton persona yang juga seorang YouTuber cuba keluar dari kenderaan namun dihalang isterinya. Susulan itu, bahagian siasatan jenayah IPD Penampang memanggil pemilik akaun media sosial terbabit bagi mendapatkan keterangan lanjut. Hasil siasatan mendapati, tujuan video itu dimuatnai adalah sebagai kandungan lakonan di media sosial bagi meraih jumlah tontonan yang tinggi. Berikutan itu, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Muhammad Haris mengingatkan orang awam agar berhati-hati memuat naik kandungan yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran masyarakat. Berita itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Kita jumpa lagi selepas ini dalam siaran jam 2 petang. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat.